Melayu hilang tanah, Melayu hilang negara. Apa yang boleh diperhatikan, tanah kepunyaan orang Melayu mula mengecil, bandar-bandar walaupun melebar bukan milik orang Melayu. Malah di desa juga dibangunkan bangunan rumah kedai juga bukan milik orang Melayu. Orang Melayu makin tersepit dan dipinggirkan. Kesedaran orang Melayu dalam isu pemilikan tanah Melayu ini dilihat semakin berkurangan, terutama membabitkan tanah rezak Melayu. Jadi soalan saya pada Datuk Sri Zain, apakah pandangan Datuk Sri mengenai kesedaran orang Melayu? Apa guna kita sebut dalam tanah air kita ni, terutama persekutuan tanah Melayu ni, kalau dah tanahnya bukan dimiliki orang Melayu, itu menjadi satu cabaran yang harus kita tanangi dengan begitu berhemat dan berhati-hati ya. Kalau kita sebut bahawa di mana bumi dipijak itu milik orang, itu akan menjadi ancaman kepada orang Melayu itu sendiri di dalam tanah Melayu itu sendiri. Justru kerana itu apa yang kita harus perjuangkan dan kita pentingkan bahawa Malaysia, persekutuan tanah Melayu ini, terutama di Semenanjung ini, kita mesti mempertahankan bahawa bilik tanah ini adalah milik orang Melayu. Jadi Datuk Zain, kalau Datuk Zain kita berborak dengan orang anak-anak muda ni, mereka tak nampak kepentingan hak pemilikan tanah orang Melayu. Dia kalau kita nak make a very simple analogy, kalau rumah kita ni, kalau kita sewa dengan orang lain, bukan rumah kita, dia tak jadi milik kita. Tapi kalau rumah kita ni, kita yang mempunyai tuan milik, itulah dia rumah kita, dan dia akan menjadi milik kita yang kekal untuk kita bernaung, dan untuk kita mendiami rumah kita sendiri untuk mencari kebahagiaan daripada rumah kita sendiri. Yang paling penting ni mustahak ni, sekarang ni rumah ni diancam untuk terjual kepada bukan orang Melayu, dan soalnya nanti kalau rumah ni terjual, sama ada kita terpaksa nak bersewa kat rumah orang lain, ataupun kita kena bina dan diri balik rumah orang Melayu ni sendiri. Itu yang menjadi soal asas dan pokok kenapa betapa pentingnya kita kena mempertahankan bahawa tuan pemilik tanah di negara Malaysia ini, persekutuan tanah Melayu, orang Melayu lah yang sepatutnya menjadi dominasi pada pemilikan tanah ini. Berdasarkan wasiat Raja-Raja Melayu pada 5 Ogos 1957, tanah rezak Melayu mesti kekal sekurang-kurangnya 50%. Izinkan saya Datuk Sri untuk baca wasiat tersebut. Kami istiakan dan kami simpan untuk kamu, dan kami benarkan kamu istihar dan simpan untuk anak cucu kamu. Selain Gunung Ganang, tasik dan hutan simpan, tanah simpanan Melayu sehingga nisbah 50%. Selebihnya kamu rebutlah bersama kaum lain. Itulah wasiat Raja-Raja Melayu. Tapi malangnya, penyusutan tanah rezak Melayu seperti yang telah dilaporkan pada 7 September 2018 dalam berita harian, hanya tinggal 12% sahaja. Jadi apa pandangan Datuk Sri? Ini satu perkara yang amat mencabar kepada orang Melayu. Bagaimana kita harus mempertahankan pemilikan hartanah orang Melayu ini. Kerana kalau pemilikan hartanah ini tergadai, maka arwah dan nasib bangsa orang Melayu itu tergadai sendiri di tanah orang Melayu itu sendiri. Ini yang menjadi satu cabaran. Dan bagaimana untuk kita mempertahankan tanah orang Melayu ini, walaupun di dalam tekanan kemajuan ekonomi yang mendesak atas pemilikan hak tanah ini, kerana kalau tanah itu tidak dapat dibangunkan untuk memberikan kemanfaatan kepada pembangunan
negara, dan tanah yang dimiliki itu tidak mempunyai satu nilai yang tinggi. Dia seharusnya dapat dipertahankan, dan apapun pembangunan yang menjadikan, kalau kita sebut about the market forces, the commercial development itu, kita wajib mempertahankan tanah itu masih lagi termaktub dalam reserve tanah Melayu itu sendiri. Dan ini merupakan satu cabaran kerana kita lihat bahawa kenapa orang Melayu dia hilang tanah ini walaupun dimiliki, dan sepatutnya kalau mengikut nasihat itu sebagai satu perkara menjadi aset yang diwariskan kepada generasi yang akan datang, tetapi tergadai dan terhilang kerana orang Melayu itu miskin. Dia terpaksa nak jual tanah untuk menyambung kehidupan. Tadi Datuk Seri cakap pasal cabaran dan juga Datuk Seri kata mempertahankan. Jadi soalan saya Datuk Seri, siapa yang bertanggungjawab untuk mempertahankan? Okey, mempertahankan hak milik tanah itu tentulah mesti orang kata accounted for, dipertanggungjawabkan kepada kerajaan yang memerintah, kerana mereka lah yang menubal segala dasar berkait tentang pemilikan hak tanah, sama ada dia tanah reserve ataupun bukan tanah reserve orang Melayu, ataupun daripada segi pembangunan, sama ada dia tanah pembangunan komersial ataupun pertanian ataupun apalah bentuk. Tapi itu satu perkara yang diputuskan, yang diubahkan oleh dasar kepada tentang polisi tanah negara yang termaktub dalam Akta Kanun Tanah Negara. Jadi kalau dalam Akta Kanun Tanah Negara mengatakan dan menzahirkan bahawa pemilikan hak tanah itu mesti sekurang-kurangnya 50%. Tapi kalau tanah ini nak dibangunkan, bagaimana kaedah untuk menentukan bahawa pembangunan yang dapat dimajukan kepada tanah itu, soal reserve tanah Melayu itu dapat dipertahankan. Itu memerlukan satu dasar yang menyokong bahawa berterusan pemilikan tanah Melayu itu dapat dipertahankan walaupun menghadapi tekanan ekonomi dan juga komersial kepada pembangunan tanah tersebut. Dan kita lihat bahawa jalan keluar pada orang Melayu bila tidak ada kemampuan, maka kita cash out daripada segi pemilikan tanahnya. Dan ini satu perkara yang mesti menjadi satu perkara yang pokok yang mesti kita selesaikan. Datuk Seri, apakah akibatnya dan kesan dengan penyusutan tanah rezak Melayu? Dia punya biggest implication ataupun impact yang paling besar ialah bahawa kalau kita tidak boleh mempertahankan reserve orang Melayu ini atas dasar yang telah pun ditetapkan, dan dikalau conversion yang boleh dibuatkan tanah reserve Melayu ini kepada freehold, dan kalau tanah freehold ini dia mempunyai nilai komersial yang tinggi, dan hasil daripada tekanan pembangunan, saya rasa bahawa tanah ini akan cepat terlupus dan terlucut daripada pemilikan orang tanah Melayu jikalau tanah reserve Melayu ini tidak diberi perhatian yang khusus. Bagaimana kerajaan yang memerintah untuk menetapkan segala dasar supaya tanah ini dapat dipertahankan dan tanah ini juga dapat dibangunkan mengikut arus pembangunan ekonomi negara. Datuk Seri ni sebenarnya pemimpin yang terkenal. Dulu Datuk Seri adalah bekas pemimpin UMNO dan juga bekas pemimpin bekas Menteri Kerja Raya. Dan Datuk Seri sebenarnya daripada muda lagi Datuk Seri dah menceburi dalam bidang politik. Dan akhirnya Datuk Seri bersara dari dunia politik. Tapi baru-baru ni Datuk Seri buat comeback dan Datuk Seri menyertai proklamasi orang Melayu. Boleh Datuk Seri terangkan kenapa Datuk Seri membuat keputusan untuk menyertai proklamasi orang Melayu? Saya bukan mengembalikan diri saya dalam mainstream politik,
untuk strive untuk saya punya personal glory ataupun apa-apa kedudukan, tapi saya terpanggil untuk menyahut cabaran dan juga perkara yang dibangkitkan oleh Tun Mahathir Mohamad bahawa orang Melayu perlu bersatu padu di bawah satu platform sebagai satu pentas. Bagaimana kita boleh mengumpul kekuatan orang Melayu ini, dan hasil daripada kekuatan yang dapat dikembalikan di atas satu pelantar proklamasi orang Melayu ini, maka kita boleh mampu untuk membina balik kekuatan politik kita, kekuatan ekonomi kita, kekuatan urus takbir negara kita, dan segala perkara yang berhubung kait supaya kita boleh meneruskan perjuangan untuk menjadikan bangsa Melayu ini bangsa teras dalam negara kita, dan bangsa teras orang Melayu ini dia mesti menjadi pemain utama, dia tak boleh menjadi pemain sampingan. Sebagai contoh, kalau kita nak supaya segala kemajuan dan pembangunan ekonomi dan sosial dalam negara kita ini, tentulah kita mesti mendapat sokongan dan dukungan daripada segi dasar-dasar kepada kerajaan yang memerintah. Jadi kalau kerajaan yang memerintah ini punca kuasanya datang daripada mana? Dia datangnya daripada representation kita daripada parlimen dengan 222 ahli parlimen. Dan kalau kita lihat pada hari ini 222 ahli parlimen ini, blok pembangkang yang paling besar adalah daripada Perikatan Nasional, dan daripada 74 yang saya faham cuma seorang je yang Ronald Kiandi daripada Parlimen Beluran yang bukan Islam, tapi yang lain tu semua Islam. Dan mereka bukan menjadi blok kerajaan, mereka menjadi blok pembangkang. Dan kita lihat bagaimana blok di sebelah kerajaan dia diteraskan dan didukungkan perwakilan DAP seramai 40 orang, kemudian kepada blok PKR yang ada lebih kurang 32 yang dia merupakan dasar yang jauh berbeza daripada apa yang diperjuangkan oleh UMNO selama ini untuk agama, bangsa dan negara. Dan UMNO sudah menjadi player yang ketiga daripada segi blok. Dia dah tinggal 30 kerusi dan 29 kerusi saja. Dan kalau punca kuasa ini kepada pihak kerajaan, kerajaan yang menubuhkan kerajaan melalui kabinet. Saya pernah menduduki sebagai ahli jemaah menteri, dan segala apa pun keputusan yang berhubung kait tentang denyut jantung hati rakyat Malaysia ini banyak diputuskan melalui kabinet, dan anggota pentadbir hanya menjalankan dasar ini. Tapi kalau dasar ini tidak dapat dipertahankan supaya memberikan satu kekuatan kepada bangsa teras, saya khawatir dia akan menghadapi ancaman yang amat besar kepada kedudukan orang Melayu di dalam negara kita ini, dalam segala apa bidang pun sekali. Ada bidang politik, bidang ekonomi, bidang pembangunan sosial, kerana punca kuasanya daripada blok kerajaan di dalam parlimen. Dan kalau blok pembangkang yang terbesar adalah Perikatan Nasional, dan representasi daripada 74 sebagai satu blok yang besar, tapi malangnya tidak jadi kerajaan. Timbalan Pengerusi DAP Pulau Pinang, Dr. P. Ramasamy, dia mendakwa proklamasi orang Melayu ni yang dicetuskan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad hanya bermatlamatkan untuk menggulung kerajaan perpaduan. Beliau juga menyifatkan proklamasi ini hanya propaganda politik untuk meraih sokongan orang Melayu. Yalah, PRN pun dah tak lama lagi.
Jadi apakah benar proklamasi orang Melayu ini hanyalah propaganda politik? Apakah pandangan Datuk Seri sebagai timbalan pengerusi proklamasi orang Melayu? Seperti yang saya sebut sebentar tadi, bahawa proklamasi orang Melayu ini adalah satu platform, satu pelantar supaya kita boleh menyatu padukan orang Melayu ini, dan untuk kesepakatan dan kesepaduan orang Melayu ini kita boleh kembali untuk menguasai politik, kita boleh kembali menguasai ekonomi, dan kita boleh kembali menguasai pembangunan sosial rakyat Malaysia. Dia tak ada pun nak menzahirkan untuk di luar daripada proses demokrasi untuk menggulingkan mana-mana kerajaan. Tak ada pun tersebut dalam perkara-perkara yang kita utarakan. Tapi saya pun nak persoalkan kepada Ramasamy, apa yang salah, apa yang takut sangat tentang proklamasi orang Melayu ini. Kita membicarakan bagaimana untuk mengadakan satu platform untuk kita bersatu padu. Dan kita tahu yang saya sebut tadi, kalau cuba bayangkan UMNO yang daripada segi matlamat dan perubahannya yang termaktub dalam penerbangan undang-undang tubuh UMNO ialah untuk mempertahankan bangsa, agama dan negara. Dan mereka mempunyai pilihan untuk bersama dengan blok pembangkang yang terbesar, dan dalam 30 campur 74 itu sudah merupakan satu blok teras yang akan dapat menguasai pemerintahan negara. Itu yang kita nak sedarkan kepada semua rakyat di Malaysia, terutama orang Melayu, betapa penting dan mustahaknya untuk kita bersatu padu di atas platform yang kita sebut proklamasi orang Melayu. Dia bukan niat untuk menjatuhkan mana-mana kerajaan, dan jikalau kita dapat menyatupadukan kekuatan orang Melayu ini, terutama menyedahkan kepada orang Melayu betapa penting untuk kita menggunakan kuasa mengundi kita dalam pilihan raya. Dan saya yakin dengan 70% orang Melayu, dia kalau bertanggungjawab keluar mengundi ramai-ramai, tentulah secara logiknya kita akan boleh kembali menguasai politik tanah air ini. Ya? Dan mungkin Ramasamy ini dia takutlah bahawa Melayu ni bersatu, kerana Melayu ni sekarang ni berpecah belah di dalam bermacam-macam platform dan juga ruang, dan akhirnya kesempatan orang lain untuk menumpukan kerajaan, dan kerajaan yang terbentuk itu tidak memberikan apa-apa jaminan, melainkan ianya merupakan satu pembentuk kerajaan yang menetapkan bahawa multi-racial approach menjadi sebagai satu dasar. Perkara yang berhubung kait tentang meritokrasi, yang berhubung kait dengan Malaysia, ini amat tidak berketepatan dengan apa yang dalam kita perjuangkan. Sebagai contoh, saya nak tanyalah Ramasamy dan juga pendukung-pendukung parti DAP ini, apa sebenarnya maudhu dan utama perjuangan DAP ini di dalam tanah air kita ni. Kalau saya semak daripada sini dia punya undang-undang tubuh dia punya yang paling utama ni, core business dia ni untuk mengembalikan Malaysia ni kepada negara sekular asal. Apa yang kita sebut dengan negara sekular asal? Sekular itu adalah satu demonstrasi bahawa kita tidak boleh mencampur adukkan agama, bukan hanya agama Islam, agama Kristian, agama-agama yang lain di dalam urus takbir negara. Dan matlamat dan utama yang diperjuangkan oleh DAP ini ialah untuk mengembalikan Malaysia ini kepada negara sekular asal. Dan ini adalah amat bertentangan dengan perlembagaan persekutuan kita, bahawa perkara 31 bahawa Islam adalah agama persekutuan. Cuba kita bayangkan, kalau itulah yang menjadi matlamat, the end game of DAP, dia akan menyebabkan
bangsa teras Melayu Islam ni akan mendapat ancaman yang cukup besar. Kalau sekarang ini dengan segala undang-undang yang ada dan dengan recognition bahawa agama Islam itu sebagai agama persekutuan, orang lain, pendakwa-pendakwa lain tidak boleh melakukan mendakwah kepada orang Islam terhadap agama lain. Tapi kalau benda ni dah juga free for all, saya percaya dan yakin bahawa orang boleh untuk berdakwah kepada anak-anak kita dengan agama yang lain, dan itu adalah merupakan satu perkara yang amat bahaya kepada kita. Kalau secular framework yang diperjuangkan oleh DAP ini berhasil dan tidak boleh dicampur adukkan dengan urusan agama, kita boleh ambil contoh yang terdekat. Kalau satu masa dulu bahawa kerajaan Osmaniyah Turki ini merupakan satu kerajaan Islam yang cukup besar dan berpengaruh, bukan setahun 2 tahun, hampir dekat 650 tahun, biasa menaluki semenanjung Spain, itu Andalusia, boleh sampai ke Vienna dan menguruskan 3 kota suci orang Islam, iaitu di Baitul Maqdis, di Madinah Munawwarah dan juga Mekah Mukarramah. Dan runtuhnya kerana apa? By one single man by the name of Kamal Atatürk in 1932. Bila dia dapat tak boleh nak campur adukkan dengan urusan agama dengan urus takbir negara. Dan kita lihat hasilnya apa yang jadi kepada negara Turki pada hari ini. Ya, dia satu negara yang boleh maju, tapi tengok daripada segi soal liberal, dia soal yang berhubung kait dengan LGBT, dan hanya zaman Erdogan je ni siapa yang kita percaya bahawa dulu tak boleh, haram untuk pakai hijab untuk menjadi ahli Dewan Rakyat ya. Dan ini yang menjadi ancaman kepada kalau kita tidak berhati-hati. Dan ini memang menjadi bukan perkara yang dirahsiakan. Ini perkara menjadi maudud dalam matlamat utama parti DAP. Kita menentang DAP ni bukan kerana dia Cina. Itu soal tak timbul langsung, kerana kita bersedia untuk bekerjasama dengan semua kaum. Tapi yang paling pentingnya di Malaysia ini, di Persekutuan Tanah Melayu ini, dia punya bangsa terasnya Melayu Islam. Jadi mana mungkin Melayu Islam itu menjadi pemain sampingan? Dia mesti menjadi orang kata pemain utama. Dia tak boleh menjadi pemain reserve. Jadi kalau menjadi pemain reserve, kita tak ada orang kata kontrol lah dalam dalam perlawanan dengan mana-mana pihak. Dan ini akan menjadi satu disadvantage faktor yang cukup besar di dalam kita mengurus takbirkan negara, kerana punca kuasanya melalui parlimen, dan parlimen ada blok kerajaan dan blok pembangkang. Di blok kerajaan tu dia mendirikan kabinet, dan situlah segala datar yang diputuskan dan diutamakan. Betapa pentingnya perkara ini mesti menjadi satu perkara yang boleh disedarkan kepada orang Melayu betapa penting dan mustahaknya untuk exercise kita punya voting power. Orang Melayu ni dia ambil sikap yang kita kata takes things for granted. Dia mudah aja, kan? Dia tengok okey, kita ni negara kita ni okey, kita ada raja kita ada orang kata polis diraja Malaysia, kita ada angkatan tentera, kita ada JPA yang diketuai oleh orang-orang Melayu, dan kita rasa bahawa selama ini we are all protected.
Tapi sebenarnya punca kuasa ini datang daripada punca kuasa parlimen, dan punca kuasa parlimen ini pada hari ini kita submit kepada prinsip demokrasi yang terbuka bahawa siapa pun rakyat Malaysia, you ada hak untuk mengundi. Tapi yang malangnya, orang Melayu ni tidak ada kesedaran yang cukup tinggi untuk keluar mengundi dan menentukan bahawa kerajaan yang memerintah ini satu kerajaan yang boleh mempertahankan segala dasar yang memberikan kekuatan untuk menjadikan bangsa Melayu ini sebagai bangsa teras dalam negara kita. Dan saya rasa bahawa kalau kita bercakap tentang Melayu sebagai bangsa teras, kita tidak memperlekehkan bangsa-bangsa yang lain, dan mereka pun mempunyai hak untuk terus hidup dalam kemakmuran negara kita ini. Jauh lebih baik daripada zaman British. Kalau zaman British dulu, orang Cina pun tak ada peluang nak dapat permit, tak ada peluang untuk pun nak memiliki estate supaya boleh dikomersialiskan. Dan peluang ini sudah dinikmati semasa zaman pemerintahan UMNO yang menjadi dominasi kepada negara ini, dan tidak pun kita lihat orang bangsa asing ni, orang Cina ataupun India ni, dia menjadi satu yang terpinggir dalam arus pembangunan perdana. Datuk Seri, tadi Datuk Seri menggunakan istilah mengembalikan. Datuk Seri kata bahawa tujuan DAP ni adalah untuk menjadikan mengembalikan Malaysia sebagai negara sekular. Jadi Datuk Seri, adakah Malaysia pernah menjadi negara sekular? Dia yang dipertekankan oleh DAP, dia sebut bahawa Malaysia ini asalnya hasil daripada Merdeka punya convention ni, Malaysia ni negara sekular. Itu dia punya fahaman. Dan dalam dia punya mauduk ni, dia punya matlamat utama ni, dia nak kembalikan Malaysia ni kepada negara sekular punya framework, dan dia merupakan perlembagaan yang supreme. Supreme-nya maknanya apa? Dia yang tertinggi. Jadi kalau dia merupakan satu perlembagaan yang supreme, saya lihat bahawa kalau itu berjaya dihasilkan, di mana dia kedudukan mahkamah syariah nanti? Kan? Kalau dia supreme, jadi apa pun keputusan daripada mahkamah syariah nanti boleh di-overrule oleh mahkamah yang supreme ini. Kerana itu dia punya framework dia. Ya. Jadi dia kata bahawa okey, dia nak kembalikan ni sebelum kita merdeka, yang apa yang dia fahamkan bahawa Malaysia ini negara sekular asal. Ya, itu apa yang ada dalam perlembagaan dia, kan? Saya nak tanyalah pemimpin-pemimpin NDP itu apa yang dia maksudkan dengan perlembagaan. Tapi apa yang saya faham, kalau dia nak mengembalikan negara sekular, dan kita boleh semak apa dia definisi sekular. Memang jelas kalau lihat Dewan Bahasa dan Pustaka pun, memang definisi sekular ni amat jelas. Kita tak boleh melibatkan urus takbir dalam kehidupan harian-harian kita ni dengan urusan agama. Kena gunakan logik dan kena gunakan akal. Dan ini amat bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan Perkara 31 yang bahawa Islam merupakan agama persekutuan. Kan? Jadi ini yang menjadi satu perkara tanda tanya. Tak tahulah sejak Taib dengan UMNO ni dah tidur satu tilam dan mimpi dalam satu bantal ni, bahawa matlamat DAP ni dah bertukar. Tapi dalam semakan saya yang terakhir pada 22 Jun tahun lepas, itu masih lagi menjadi dia punya core business dia. Ya, saya tak nak bicara tentang perkara yang lanjut, ialah tentang dia punya Malaysia meritokrasi dia, macam mana dia nak kesamarataan ni. Tapi yang pokok ni, kalau itulah yang menjadi dia punya ideologi ni, dia punya, daripada saya dia amat bertentangan dengan apa yang kita dukung selama ini.
Kalau masa dulu dia pembangkang, saya tak nak pay attention sangat. Masa saya jadi chairman backbencher club ni, bila kita dalam buat sembahyang usul tu, tak apalah. Apa pun dasar yang kita nak luluskan, orang kata kita bentang kerana kita ada majoriti. Tapi hari ini kita dah tak ada majoriti dalam menentukan. Itu yang menjadi kekhawatiran saya. Dan dalam platform Prokasi Orang Melayu ni, kita nak sedarkan pada orang Melayu betapa pentingnya untuk kita sama-sama duduk di dalam satu pentas platform. Kalau macam pentas ini boleh jadi dia punya pelantar, macam pelantar minyak. Kalau kita pergi meneroki hasil bumi dengan pelantar minyak ni, kalau dia punya strukturnya kuat, kalau dia punya foundation kuat, kita boleh tarik dia, dan bolehlah kita gerudi untuk mengeluarkan hasil bumi, untuk memberikan bukan hanya kekayaan kepada orang Melayu tetapi kepada kekayaan kepada semua orang. Tentu cuba kita bayangkan kalau sedikit demi sedikit dengan penghakisan hartanah milik orang Melayu oleh kerana tekanan daripada segi ekonomi, pembangunan yang dibangunkan, tetapi pembangunan itu akhirnya akan dimiliki bukan oleh orang Melayu, apa kesannya? Dan ini mesti ditentukan dengan satu dasar yang kuat. Sebagai contoh, tanah reserve orang Melayu selalunya dia punya nilai komersial kalau bandingkan tanah freehold, dia jauh beza. Kerana kalau dia ada nilai itu, pihak perbankan akan mengambil satu nilai yang berbeza. Ini memerlukan satu riset, satu polisi. Kalau sekarang ini, tanah yang dimiliki oleh semua orang Melayu yang di dalam tanah wakaf, berapa banyak tanah wakaf yang tak dapat lagi dibangunkan untuk memenuhi daripada segi pulangan komersial yang ada dia punya sustainability dalam pembangunan negara. Ini memerlukan satu dokongan dasar. Macam mana boleh tanah-tanah wakaf ini, kita bukan nak ambil balik tanah orang lain, nak kita nationalize kepada orang Melayu. No, that is not the approach. The approach, we must reset back daripada segi ekonomi, pemilikan hartanah. Dan riset yang paling utama ni adalah punca kuasa ni. Punca kuasa ni kedudukan daripada segi politik. Jadi kalau orang Melayu dia tak sedar kuasa untuk mengundi ni, kerana baru-baru ni dalam PRU yang ke-15, dalam banyak kajian yang orang Cina telah pun melaksanakan tanggungjawab dia untuk pulau mengundi hampir ke 90%, tapi orang Melayu masih lagi di bawah 70%. Mana yang 30% ni? Kan? Jadi janganlah rasa terkejut kalau DAP boleh menguasai 40 perwakilan dalam parlimen. Kan? Dan orang Melayu ni walaupun sentimen yang kita lihat pada PRU ni telah pun menolak UMNO kerana macam-macam masalah daripada segi soal moral dan soal nilai daripada segi kepimpinan UMNO yang ada pada hari ini, tapi dia tidak memungkinkan untuk terbentuk kerajaan yang menjadi bangsa teras ini kerana UMNO di bawah Zahid Hamidi hanya nak menyelamatkan diri dia saja. Ini yang harus dijadikan sebagai satu penerangan kepada orang Melayu betapa sedar untuk kita kembali untuk menguasai politik negara, kerana punca kuasanya buatlah apa saja pun bercakap je lah apa saja, tapi kalau punca kuasa ni tidak di dalam tangan orang Melayu, banyak perkara yang kita akan menjadi ancaman yang besar di dalam untuk mengurus takbirkan negara kita ini. Apabila proklamasi orang Melayu dilancarkan pada April 2023 baru-baru ni, ramai yang menuduh yang menyertai proklamasi orang Melayu ni adalah resis. Jadi Datuk Seri, apakah pandangan Datuk Seri? Adakah Datuk Seri sendiri seorang yang resis? Kalau kita nak melemparkan setiap tuduhan dan tindakan, pegangan ni berasaskan kepada
semata-mata sentimen perkauman, tidak menjadi satu kesalahan. Kalau orang Melayu bercakap tentang masa depan orang Melayu itu sendiri, bukan bermakna kita tidak peduli dengan masa depan bangsa lain. Tapi apa yang kita sedarkan ini supaya kalau orang boleh ibaratkan, orang kata look at ourselves, our internal weaknesses, daripada segi politiknya, daripada segi ekonominya dan lain-lain, bagaimana untuk kita mengumpulkan kekuatan kita kembali untuk supaya kita menjadi satu bangsa di atas landasan yang kukuh, perkara-perkara yang kuno, dengan tidak mengenepikan hak orang lain. Adakah itu satu tindakan yang merupakan tindakan resis? Kan? Jadi satu kesalahan kalau bangsa Melayu ini, dia bangsa teras, kita bercakap bahawa betapa perlu dan mustahaknya orang Melayu mesti bersatu untuk kita mengumpulkan balik kekuatan kita. Saya tak lihat itu sebagai satu tindakan yang resis. Kita bukan kata menzahirkan untuk mendiskriminasikan bangsa-bangsa yang lain. Kita kata this is our weaknesses, this is our shortfall, then we want to do a correction for this one in order to re-strengthen our position, reaffirm our position that we are the main frame of the country. Kita ni merupakan backbone dan inilah dia bangsa teras. Jadi dia cukup benda yang mudah kalau kita nak tuduh bahawa gerakan ini adalah gerakan yang bersifat resis. Sebenarnya dia adalah satu gerakan masa yang untuk menyedarkan orang Melayu itu sendiri, kan? Yang orang lain nak buat itu hak dia lah, tapi kita, adakah itu satu orang kata benda yang di luar norm of civilization? Kan? Saya rasa quite normal lah. Kalau di negara-negara lain orang bercakap tentang bangsa dia sendiri, kita pun orang Melayu yang merupakan bangsa teras, tak jadi satu kesalahan, satu kemudaratan kepada pembangunan negara kalau kita bercakap tentang bangsa kita sendiri. Terima kasih Datuk Seri Zain kerana sudi berbicara bersama Bicara Bangsa. Sama-sama kita bicara Melayu hilang tanah, Melayu hilang negara. Teruskan orang-orang di luar sana, teruskan berbicara. Terima kasih Wan di atas kesudian untuk sesi berbual bicara tentang nasib bangsa kita sendiri ini. Apa yang perlu saya menegaskan kembali ke sini ialah bahawa tanah ni tanah kita, tanah aku kan. Kita kena berani, tegas dan bertakwa berbicara tentang nasib depan bangsa, agama dan negara.